Jadi tengok ni, Nabi kata apa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan setengah daripada ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga telah berfirman bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari golongan manusia. Tengok dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi bila kita tengok umat Nabi ni paling ramai, yang ke-14. Yang 14 yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala beri pahala mengikut amalan. Jadi kita tengok mereka mendapat gelaran umat terbaik ini. Siapa dia? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kerana sifat-sifat yang mereka miliki dari segi pengetahuan, keadaan, perkataan dan amalan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh setiap umat ini dari semua aspek, sama ada kita baca Quran, kita puasa, kita salat, kita zakat, kita selawat, kita sedekah, semua sekali yang mengikut ajaran dan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan sampai pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari Nabi yang dahulu mencapai martabat ini. Nabi dulu sikit habis lengan dia. Dia hantar umat dia kepada kaum dia saja. Telah disebut dalam hadis, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dia kata apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu dia panggil. Maka adalah baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi manfaat kepada separuh daripada ahli syurga, manakala semua rasul yang lain pula sebahagian dari umat mereka adalah separuh yang bakinya itu. Maka kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala dapat diukur dengan manfaatnya kepada separuh daripada manusia ahli syurga. Tidak ada seorang pun umatnya yang mengenali Allah kecuali pahalanya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keadaan mereka yang beramal mengikut keadaan dan amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi setiap orang yang berdakwah kepada manusia untuk menghampirkan diri kepada Allah melalui perkataan dan amalan seperti salat, zakat, memerdekakan hamba, jihad, berbuat baik, zikir, sabar, saling memaafkan dan seluruh kebaikan, semuanya akan sampai kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap martabat yang tinggi, kedudukan yang besar yang telah dicapai oleh umatnya, semuanya akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Pahala itu juga akan menjadi berganda-ganda jika diajar dan diamalkan pula oleh orang lain. Setiap sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, pahala yang diberikan adalah mengikut bilangan orang yang beramal dengan sunnah itu. Ini kerana baginda lah yang mengajar, mendidik dan menganjurkan sunnah itu kepada mereka. Jadi kalau kita belajar di sini, tengok hadis di bawah nota kaki nombor 19 itu, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang tunjuk orang supaya buat benda baik, dia dapat pahala seperti orang itu. Maka di sinilah para ulama kita buat buat rumusan bahawa tidak perlu kita beri kepada Nabi benda-benda yang Nabi tak suruh. Contohnya bila kita nak buat majlis apa-apa, kita kata Al-Fatihah kepada Rasulullah, tak payah. Kita baca Fatihah tu online, dia pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita mintanya, ada setengah jemaah haji ni, bila dia pergi ke Mekah, dia buat umrah 7 kali, dia kata, ustaz saya dah habis dah 7 kali. Habis awak nak apa? Yang ke-8 ni saya nak umrah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata, hebat awak ni, banyak sangat dah amalan, siapa nak pergi ke Nabi? Tak payah tuan-tuan, semua hak kita buat amalan baik ni automatik, dia panggil online, pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita minta je supaya kita ikut dia, ikut ajaran dia. Bila ikut ajaran, pahala dia terus pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita minta lagi supaya kita selawat. Itu kita Nabi minta. Nabi kata, siapa dia selawat kata aku, Allah Taala beri selawat pada beli doa pada dia 10 kali keampunan. Jadi siapa dia minta kuasa syafaat pada aku, Allah Taala akan beri kepada dia. Kita tengok nanti kelebihan-kelebihan yang ada ini insya-Allah. Nabi Musa alaihissalam telah menangis pada malam Isra dan Mi'raj apabila melihat kedudukan dan keistimewaan yang telah dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kerana umat baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengatasi umat Nabi Musa, beliau menangis bukan kerana cemburu, dengki sebagaimana yang disangka oleh setengah orang yang jahil, tetapi menangis kerana terkilan, kerana telah terlepas dari martabat yang begitu tinggi dapat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15,
nabi dan rasul yang lain telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kaumnya sahaja. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan kepada seluruh manusia dan jin. Manusia dan jin sekali. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin itu bukan setakat manusia. Bukan setakat jin. Makhluk lain pun mendapat rahmat daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi itu akan mendapat pahala menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala bagi seluruh manusia dan jin yang menerima dakwahnya, sama ada secara langsung seperti para sahabat atau secara tidak langsung melalui dakwah oleh lapisan umat yang seterusnya, para tabi'in, para ulama yang telah sampai kepada kita ini. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah mengungkitkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nazira. Kalau kami kehendaki, nescaya kami bangkitkan bagi setiap negeri itu seorang pemberi peringatan. Kalau nak aku bagi. Tapi mafhumnya, jika Allah Ta'ala menghantar kepada setiap kampung itu setiap rasul yang berlainan, mereka akan mendapat pahala masing-masing, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapat semua pahala dan keistimewaan yang dimilikinya itu. Itu dia panggil hak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tak hantar orang lain dah. Lepas pada dia sampai kiamat, semua sekali dapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ke-16, Nabi Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah di bumi, iaitulah di Bukit Tursena dan di Wadil Muqaddas, di lembah yang suci. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, di langit yang ke-6 ataupun langit yang ke-7. Kalau kita tengok, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Bukit Tursena ni tempat Nabi kita munajat. Waktu ana belajar dulu pada tahun 93 tak silap, ana telah pergi ke Mesir dan sempat naik Bukit Tursena ni, mendaki sampai ke atas, nak tengok sara mana bukit tempat Nabi Musa munajat. Jadi orang tunjuklah sini tempat Nabi Musa munajat. Apa ini? Tajallalil jabali ra'aitahu dakka. Jadi mu tengok tempat Nabi Musa munajat di situ. Nak ceritanya Nabi Musa munajat dengan Allah di bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajat di mana? Di langit, di Sidratil Muntaha, langit yang ke-6 atau yang ke-7 mengikut riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang terakhir di dunia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al maqdiyu lahum qabla al khalaiqi wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Maksudnya kita merupakan umat terakhir di dunia, tetapi umat pertama yang akan keluar dan dihisapkan di akhirat sebelum makhluk lain. Dan golongan yang pertama masuk dalam syurga, iaitulah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita akan keluar yang pertama sekali, keluar ke dunia ini, akhir lahir ke dunia, tapi keluar yang terawal pada hari kiamat nanti. Yang ke-18, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mutlak bagi seluruh alam, pemimpin mutlak bagi seluruh manusia, dan dikatakan dan maka dikaitkan kepimpinan itu pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamah, Nabi kata aku pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, orang yang pertama yang keluar daripada kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, orang yang pertama memberi syafaat dan orang yang pertama menerima syafaat, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama keluar daripada kubur. Jadi pasal itulah kalau boleh Nabi kita ni keluar daripada kubur. Jadi mengikut setengah riwayat kata kemudian dia mari Ahlul Baqi', orang yang duduk di Baqi', perkuburan Baqi' di Madinah. Jadi anak kalau ingatlah cerita-cerita waktu kita ceramah pada jemaah haji, bila duduk di Madinah ni, bila ceramah tanya kelebihan mati di Madinah ni, anak kata tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya hari ni rasa nak berdoa ni, nak berdoa minta mati di Madinah. Agak-agaknya tuan-tuan sanggup ke nak amin doa kita ni? Ramai juga tak apa-apa nak amin. Dia kata ustaz kita tangguh dulu doa mati ni, mari semulalah pula nak doa mati ni. Kita ni bukan nak doa suruh mati hari tu, memang saya pun nak balik, anak kecil-kecil lagi pondok kita ni, siapa nak bantu dah. Tapi kita nak doa, ya Allah sekiranya aku nak mati di Madinah. Kelebihannya tinggi sangat ni. Nabi kita kata siapa dia mati di Madinah, aku beri syafaat menjadi saksi dia pada hari kiamat nanti.
Tak berani juga nak berdoa kita. Sayyidina Umar radhiyallahu taala dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ni mati syahid tapi nak mati di Madinah. Orang terkejut, dia kata, Umar, pelik awak ni, tak ada lagi peperangan di Madinah ni, macam mana nak mati syahid? Umar kata tak kira dah, yang penting aku nak berdoa, kalau nak mati, mati syahid, tapi nak mati Madinah. Allah Ta'ala qabul doa Sayyidina Umar. Bila dia bangun keluar nak pergi sembahyang subuh, dia kena ditikai di perut dia, terburai perut dia, syahid Sayyidina Umar, matinya di Madinah, di kebumi di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an Umar wa an Abi Bakar wa an jami' as-sahabah. Jadi kita jangan bimbang, kita doa mati, minta mati di Madinah. Pasal Nabi kata siapa dia mati di Madinah ni kelebihannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berani lah, orang yang tak berani jangan doa lah. Mati kat layak tak ada kelebihan. Kelebihannya kalau kita beriman, lebihlah lakunya. Yang ke-19, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa syafaat, yakni suatu kuasa yang amat ingin dimiliki oleh semua makhluk, termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita ni Allah Ta'ala beri kepada dia kuasa syafaat. Nabi Ibrahim pun rasa nak juga jawatan ni, tapi tak boleh lagi lah. Jawatan ni sah lah, satu saja Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.